Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali. Jadi kali ini cikgu mendapat satu request. Cikgu terlupa untuk buat pengiraan berkenaan dengan litar transistor ni untuk mengira macam mana kita nak dapatkan nilai V out ini. Okey, jadi insyaAllah hari ini cikgu akan sambung sikit berkenaan dengan macam mana kita nak kira V out ini, iaitu V yang kita gunakan litar pembahagi voltan. Okey, litar pembahagi voltan untuk mengira berapakah jumlah rintangan ataupun jumlah voltan yang berubah mengikut rintangan di dalam litar pembahagi voltan. Okey, jadi untuk memudahkan calculation ini, mari kita tengok litar yang simple ni dulu sebelum kita masuk kepada kegunaan transistor sebagai switch automatik itu. Cikgu dah terangkan dalam satu video yang sebelum ni. Tapi yang ni kita buat untuk calculation. Okey, calculation. Okey, katakan kita ada satu litar, litar yang kita namakan sebagai litar pembahagi voltan ni. Okey, mudahnya macam ni. Alright. Okey, di sini kita pakai transistor kita. Okey, transistor. Alright. Okay, transistor jenis apa ni? Kalau nampak ni no parking So NPN. Transistor yang biasa kita gunakan ialah NPN. Okay, di sini dia punya sambungan mesti betul lah, positif ke atas, negatif sebab dia akan menghasilkan forward bias. Okay, katakan kita ada dua perintang kat sini, R1 dan juga R2, dan juga di sini mesti ada satu perintang. Okay, satu perintang tetap, yang mana perintang ini dia adalah untuk menghadkan arus yang masuk ke dalam transistor. Sebab kalau arus yang tinggi sangat masuk ke dalam transistor, dia boleh merosakkan transistor. Okay, jadi perintang kat sini ni kita tak akan buat calculation sebab biasanya dia ada nilai yang tetap. Dia digunakan untuk menghadkan arus yang masuk ke dalam transistor, iaitu menghadkan arus IB lah. Sebab kat sini kan ada IB. Okay, arus tapak arus tapak. Okay, jadi sekarang kita nak fokus kepada macam mana kita nak kira berapa voltan di antara, katakan sini cikgu letak point X kat sini, ini adalah point Y, dan juga kat sini adalah point Z. Okey, X, Y, Z Okey, sekarang ni kalau kamu tengok kita belajar dah masa tingkatan 2 dulu, litar siri dan litar selari. Sekarang ni R1 dengan R2 dia adalah litar sesiri, disambung secara sesiri, yang mana hasil tambah perintang ini ialah kalau R total dia adalah R1 campurkan dengan R2. Ini adalah R total, iaitu disambung secara sesiri, dia adalah hasil tambah. Kalau disambung secara selari, dia adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2. Itu kamu dah belajar dah. Okay, sekarang ni, yang ini beza upaya, katakan Vin ini, katakanlah dia berjumlah 6 volt. Okay, bermaksud di sini untuk nilai beza upaya bagi litar sesiri, mudah aja, dia adalah V total sama dengan V1 campurkan dengan V2. Dia juga adalah hasil tambah. Okey, berlainan dengan arus. Arus dia adalah, kalau R1 ada arus I1, maka dia adalah sama dengan arus I2. Itu untuk arus kalau litar sesiri. Okey, jadi V total kita adalah V1 campur dengan 2. So V total kita ni sebenarnya adalah sama dengan V in. Alright. Jadi ini kita akan dapat satu formula yang mana V in kita sama dengan V1 campur dengan V2. Kat mana V1 ni? Kat sini V1, dekat sini adalah V2. Okey, kalau kita tengok balik yang kita dah belajar berkenaan dengan tajuk ini, V out itu ialah V2 ini. V out ialah V2, yang mana V2 ini yang akan main peranan untuk menentukan VBE. Okey, alright. VBE ini ialah nilai yang kita perlukan, satu nilai voltan yang mana melebihi VBE, barulah transistor akan hidup. Bila transistor hidup, bermaksud arus IB akan mengalir. So nilai VBE ni mesti dilepasi. Okey, contoh kat sini dia ada bagi tahu tentang VBE yang minimum untuk menghidupkan transistor silikon dan germanium ialah nampak, untuk silikon 0.7 volt, untuk germanium 0.3 volt. Nilai ini akan diberi. Okey, akan diberi dalam calculation. So sekarang ni kita dah ada satu formula yang mana V in ini sama dengan V1 campur V2. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tengok nilai dia yang kita namakan sebagai pembahagi voltan. Okey, pembahagi voltan tu maksud dia, katakanlah
V in ini 6 volt yang seperti cikgu sebut tadi, bermaksud V1 dengan V2 adalah hasil tambah. Okey, katakan atas ini 2 volt, maka bawah ni akan jadi 4 volt. Sebab dia akan berubah macam tu. Sekiranya kita guna perintah boleh ubah, maka nilai voltan dia juga akan berubah. So kalau atas 2 volt, bawah 4 volt. Kalau atas 5 volt, bawah akan jadi 1 volt. Yang penting hasil tambah dia dapat 6. Okey, 2 campur 4, 6. 5 campur 1 pun 6 juga. So dia boleh berubah-ubah. Okey, sekarang ni kita nak buat formula untuk mengira macam mana V1 dan V2 ini untuk kita kira. Yang lebih fokus lagi pada V2 lah. Sebab V2 ni akan kita tahu nilai dia melebihi tak, ataupun sama ataupun melebihi nilai V simpang tu, ataupun kita kata VBE, atau dalam sini dia sebut V out lah, V out. Okey, mari kita tengok. So untuk kira V2, mudah aja. Kalau V2, R2 ke atas, R2 perkan dengan R total, kita darabkan dengan V total ataupun V in. Di sini dah tulis V in, cikgu tulis V in lah. Biasa sebelum ni cikgu gunakan V total. Alright, jadi sekiranya kita nak kembangkan lagi formula ini, maka V2 itu, V2 kat bawah dekat R2 itu. So V2 sama dengan R2 perkan dengan R1 campurkan dengan R2, kita darabkan dengan V in. Okey, kita dapat satu lagi formula. Okey, ini untuk dapatkan V2. Okey, V1 pun kadang-kadang kita perlu kira juga. So mari kita gunakan V1 sama macam tadi, V1 sama dengan R1 per dengan R total. Mudah je So ni V in. Bermaksud kalau V1, V yang kat atas V1 dengan R1 perkan dengan R1 campur R2, darabkan dengan V in kita. Okey, maka kita dapatlah dua formula untuk mengira V1 dan juga V2. Okey, tak semestinya V1, V2. Kadang-kadang dia tanya soalan berapa rintangan. Okey, berapa rintangan. Jadi kita boleh gunakan ketiga-tiga formula ini. Ini formula 1, ini formula 2 dan ini formula yang ketiga. Okey, kalau nak bagi faham lagi, mari kita tengok contoh soalan. Okey, mari kita tengok praktis formatif 5.3 ni. 5.3 soalan nombor 3. Jadi soalan ni macam biasalah, kalau soalan yang melibatkan pengiraan, kita buat dulu saya tak rela gagal ujian. Kalau yang masih tak tahu lagi, S ini kita senaraikan dulu apa yang kita dapat daripada soalan. T kita tukarkan, yang mana perlu tukar kita tukarkan. Kalau contoh kilo ohm nak tukar kepada ohm, kita boleh tukarkan. Tapi kalau tengok semua sama je dalam kilo ohm, kita boleh kekalkan dalam kilo ohm. Tapi lebih baik tukar untuk selamat. R ini adalah rumus. Rumus apa kita nak pakai? G kita akan gantikan masuk dalam rumus. Dan U adalah unit. Ini semua kita step kita lah untuk kita buat soalan calculation. Mana-mana soalan calculation kita boleh gunakan. Yang ni saya tak rela gagal ujian. Okay, so kita senaraikan dulu apa yang dia bagi. Dia kata R mempunyai rintangan 10 kilo ohm. 10 kilo ohm bermaksud kat bawah. Kita kata R2 lah. Okay, R2 sama dengan 10 kilo ohm. Atau bersamaan dengan, ni kalau kita nak tukarkan, kali 10 kuasa 3 ohm. Okey, lepas tu dia kata apa lagi? Beza keupayaan merentasi XY mesti sekurang-kurangnya 5.5 volt. Okey, XY ni, ini yang kita sebut tadi sebagai V out tu, ataupun V2 lah. Okey, ini V2. Maka V2 adalah 5.5 volt. Dia dah bagi dah nilai. Kita letak terus 5.5 volt. Itulah VBE sebenarnya. VBE yang diperlukan untuk merentasi dia, untuk membolehkan transistor itu dihidupkan ataupun menyalakan mentol itu. Okey, seterusnya apa lagi dia bagi? Mentol. Okey, sini dia bagi V total. Tengok juga rajah V in kita ataupun V total kita adalah 6 volt. Alright, lepas tu berapakah rintangan termistor untuk mentol itu menyala? Okay, so dia tanya sekarang ni ialah berapakah rintangan. Dia nak R1. R termistor ni adalah R1 yang ke atas, sebab bawah ni R2. So R1 sama dengan berapa? Okay, ini yang kita nak cari. Sekarang ni kita ada formula. Mari kita cuba masukkan dalam formula. Okey, daripada sini sebenarnya, daripada soalan ini, dia bagi V2 ini adalah 5.5. Kalau kita tengok soalan macam ni, kita dah tahu dah berapa V kat sini. Okey, sebab apa? Total dia lah 6 volt. Kalau kat bawah ni dah 5.5 volt, atas ni hanyalah
0.5 volt. Macam mana kita nak dapat? Kita kata tadi formula kita adalah V in sama dengan V1 campur dengan V2. Campur V2. So kalau kita nak tahu V1 sebab kat atas kan, sama dengan V in tolak dengan V2. Maka kita akan dapat 6 tolak dengan 5.5. Okey, kita akan dapat 0.5 volt. So itu kamu dah boleh, daripada soalan ni kita tengok kita dah boleh tahu dah. Okey, kalau 5.5 kat bawah, atas 0.5. Sebab dia nak cukupkan 6 volt. Sebab total dia adalah 6 volt. Kan cikgu dah sebut tadi, kalau atas 2 bawah 4, kan. Kalau atas 3 bawah 3. Kalau sini 1 sini 5, macam itulah. Jadi kita dah dapat 5.5 di atas ni. Oh, ini mesti 0.5 volt. Okey, sekarang ni kita pergi kepada macam mana macam mana kita nak dapatkan R1. Baru kita masukkan dalam formula kita tadi. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan R1. So kita gunakan V1 lah. V1 sama dengan R1 perkan dengan R1 campur dengan R2 darabkan dengan V in. Okey. Alright, jadi V1 kita ada tak? V1 tadi kita dah cari dah 0.5. Okey, 0.5. R1 yang kita nak cari kita tak tahu berapa. R1 kat bawah lagi campurkan dengan okey, 10 kilo ohm ini. Kalau nak ni kamu kekalkan dalam 10 kilo ohm pun boleh. 10 kilo ohm ataupun cikgu dah sebut tadi boleh juga tulis dalam bentuk 10 kuasa 3 tu kan. Tapi agak besar lah nombor dia. V in kita ialah 6 volt. Okey, sekarang ni ini dah matematik lah. So kita pusing-pusingkan. So kita akan dapat, so yang atas kita darab yang atas, bawah ni kita bawa pergi ke kiri. Okey, so 0.5 darabkan dengan R1 campur dengan 10 kilo ohm. Okey. So kamu kembangkan macam biasa, kamu akan dapat 0.5 R1 campurkan dengan 5 kilo ohm. Ini kamu tekan kalkulator macam biasalah, kamu kembangkan yang ni darab ni, ini darab sini. So 0.5 darab 10 dapat 5 sama dengan 6 R1. Jadi kita pusing-pusing, nak mudah. 6 R1 tolak 0.5 R1 sama dengan 5 kilo ohm. Okey. So kita akan dapat yang sebelah sini adalah 5.5 R1 sama dengan 5 kilo ohm. Dan last kali kalau R1 kita akan dapat R1 sama dengan 5 kilo ohm bahagikan dengan 5.5. Maka kita akan dapat, cikgu tulis R1 sini untuk mudah ni. R1 kita kamu tekanlah 5 bahagi 5.5. Okey, kamu akan dapat 0.9091. Okey, lebih kurang 0. Jadi kita ambil 2 titik perubahan pun sudah cukup. 0.91 kilo ohm. Jangan ditinggalkan lah ni. 0.91 kilo ohm. Jadi R1 ini 0.91 kilo ohm. Ini adalah nilai bagi termistor untuk membolehkan lampu tadi menyala dalam liter tu. Okey, selesai dapat ini R1. Okey, sekarang kita tengok lagi satu soalan, lagi contoh. Ini adalah soalan SPM tahun 2017. Okey, 2017. Jadi kalau kamu tengok dia tanya Raja menunjukkan liter bagi sistem kawalan elektronik tersebut. Dia ada kaitan dengan satu soalan lagi berkenaan dengan logic gate. Tapi logic gate dah pun tak ada dalam syllabus kita logic gate ni. Okey, so kita tengok kat sini dia ada thermistor, dia ada LDR. Ini salah ni. Transistor ni sepatutnya ni adalah thermistor. Ni bukan transistor, ni thermistor. Transistornya kat sini. Okey, dan juga kita ada LDR. So dia ada dua pengesan kat sini lah. So kalau kita tengok dia kata apabila cahaya dikesan oleh PPC, iaitu perintah peka cahaya, rintangan PPC adalah 100 ohm. Dia dah bagi dah. Rintangan PPC kat sini ialah 100 ohm. 100 ohm. Kalau kita tengok LDR dengan R ini yang bawah ialah 3300 ohm. So kita dah ada R1 dan kita dah ada R2 untuk liter LDR. Tak payah tengoklah untuk thermistor ni sebab dia tak tanya. Ini sepatutnya thermistor bukan transistor. Okey, lepas tu dia tanya apa? Nyatakan beza upaya merentasi YZ. Okey, so YZ ni Y hingga Z dia adalah daripada atas sampai bawah.
sebenarnya adalah sama dengan nilai V input kita. Beza upaya adalah voltan ataupun berapa yang dibekalkan. Okey, ini 6 volt ini. So kalau kita tengok V in kita adalah sama dengan 6 volt. 6 volt ni adalah V in kita. Sekarang ni kalau kita tengok Y dengan Z adalah sama dengan V in. So kamu untuk soalan yang pertama ni, beza upaya merentasi YZ. So kita sebut VYZ sama dengan V in sama dengan 6 volt. Terus dapat jawapan. Ini je jawapan dia. Okay, sebab kita kalau dia tanya berapa kat tengah ni, Y dengan katakan ada satu lagi huruf X ke apa semua kan, itu kita kena buat calculation. Okay, tapi sekarang ni dia tak tanya macam tu, dia tanya YZ terus. Maksudnya dia nak tanya kefahaman konsep saja ni. Kalau kamu faham konsep bahawa titik atas hingga ke titik bawah ni sama dengan V in, maka kamu akan terus boleh jawab dengan mudahnya. Sebab tu satu markah je. Okay, seterusnya hitung beza upaya merentasi PPC tersebut. Ini baru dia nak PPC mana? PPC yang atas ialah V1 lah. Beza upaya yang atas ialah V1, bawah ni ialah V2. Okey, ini baru kita kena masukkan dengan formula. Keluarkan dulu apa yang kita ada. Kita ada R1. R1 dia dah bagi tadi. R1 kita ialah 100 ohm. Lepas tu kita ada juga R2, R yang bawah itu. R bawah kita ialah 3300 ohm. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada V2 tak? Okey, sekarang ni dia nak V1. V1 yang dia nak cari. So kita gunakanlah formula V1. Jadi penyelesaian dia adalah V1 sama dengan, ingat lagi, R1 kalau V1 R1 ke atas. Kalau V2 R2 ke atas. Itu senangnya. Perkan dengan R1 campurkan dengan R2 darabkan dengan V in kita ataupun V total lah. Okey, maka kita akan letakkanlah 100 perkan dengan 100 campurkan dengan 3300 darabkan dengan 6 volt. 6 volt. Inilah V1 kita nak cari. Maka kita akan dapat 100 perkan dengan 3400 darabkan dengan 6. Okey, jadi kamu akan dapat V sama dengan 01765 volt. Okey. Okey, 01765 volt. Okey, ataupun kamu boleh kalau nak ambil 2 titik perpuluhan 0.18 volt. Okey, inilah V1 kita selesai. Jadi inilah cara untuk kamu buat calculation berkenaan dengan macam mana kita nak cari V out ataupun V yang kat bawah itu, yang V bahagian yang untuk menghidupkan transistor. Maka kamu boleh gunakan V2. V1 ni yang bahagian atas, V2 bahagian bawah. Jadi yang atas itu ialah R1 dengan V1, yang bawah macam soalan tadi macam ni soalan ni. Kita dah kenal pasti dah bahawa yang atas ni R1 V1, bawah ni R2 dengan V2. V2 ni yang akan main peranan untuk menghidupkan transistor seperti yang kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi cikgu rasa sampai situ dulu untuk yang video ringkas ni. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.